Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jaga Channel. Nama aku A dan kisah benar malam ini bertajuk Loka. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min kulli 'ainin lamah. Okey, kepada sesiapa yang tengok episod yang lepas, iaitu kisah pasal sekolah asrama tertua di Sarawak, ini adalah sambungan kepada kisah di sekolah yang sama, daripada POV orang yang sama aku dapat. Okey, kepada mana-mana yang tinggal asrama, korang mesti tahu ataupun familiar dengan kisah hantu loka. Kisah tu sangatlah klise dan juga legend ataupun mitos. Sebabnya dekat mana-mana asrama, dekat satu Malaysia ni, luar negara aku tak pasti, tapi klise-klise dia masih lagi seram, meninggalkan kesan yang dalam kepada sesiapa yang menghuni asrama lah terutamanya. Okey, aku cakap awal-awal, aku tak tinggal asrama pada waktu aku sekolah menengah, so aku tak tahu pasal kisah ni sangat. Kalau macam dalam lagu tu, kita tahu chorus dia kan, aku cuma tahu chorus dia je, tapi dia punya intro ataupun dia punya ending lagu tu aku tak tahu, macam tu. So ini aku dapat daripada kawan aku, yang mana original story-nya dia dapat daripada sini-sini dekat sekolah asrama dia. Kawan aku dapat cerita ni di antara tahun 2009 hingga tahun 2013, dan dia dapat cerita ni daripada sini dia. Maksudnya cerita ni lagi awal lah daripada tu, like daripada alumni ke, aku tak pasti tahun, maybe tahun 1990-an macam tu. Kita namakan watak ni sebagai Nabil dan juga Arif. Pada suatu hari Jumaat, dua best friend ni nak ditakdirkan cerita. Diorang nak ponting solat Jumaat, dan aku tak rasa diorang ponting tu saja-saja. Aku rasa mungkin diorang nak rasa thrill, excitement untuk sesuatu benda tu, mungkin supaya meninggalkan kenangan pada waktu diorang dah tua nanti mungkin. Dan seperti biasa pada hari Jumaat, warden akan cek setiap dorm dan asrama untuk pastikan yang setiap murid ataupun setiap pelajar tu pergi solat Jumaat. So untuk mengelakkan diorang daripada ditangkap oleh warden, diorang pun ambil keputusan untuk bersembunyi di sebalik loker, sehingga warden tu settle check semua dorm. Nak dijadikan cerita, dekat satu dorm ni ada loker yang dah terbuka. Maksudnya loker tu dah tak ada kunci, dah tak ada engsel, bahagian tombol dia tu berlubang tau. Sama dulu-dulu loker tu adalah loker kayu. Okey, dekat sekolah ni dia guna loker kayu, tak ada lagi loker besi ataupun macam zaman sekarang ni yang korang tengok canggih-canggih ni, tak ada. So si Nabil dengan Arif ni pun bersembunyi seorang satu dekat loker. Si Nabil ni bersembunyi dekat loker yang tombol tu dah tak ada, dan si Arif ni pula bersembunyi dekat loker yang ada kuncinya. Dan Nabil lah orangnya yang mengunci loker si Arif ni. Dan diorang dah deal, diorang dah berjanji yang lepas warden tu dah habis cek, si Nabil ni akan keluarkan balik Arif daripada loker yang dikunci tu lah. So setelah tamat pemeriksaan dekat dorm tu, si Nabil ni pun keluarlah daripada loker dia. Loker dia kan tak kunci, so dia keluar tak ada masalah. Dan pada waktu dia keluar tu, kebetulan mak bapak dia dah sampai. Kiranya waktu ni waktu untuk cuti sekolah. Dia pun pack segala barang-barang dia, dia ambil dan dia terus naik kereta ataupun motor atau apa saja kenderaan yang mak bapak dia ambil dia pada waktu tu. Dan dia pun balik ke rumah, meninggalkan Arif yang terkunci di dalam loker, di dalam dorm tu. Kenapa dia tak buka kunci tu? Sebabnya dia terlupa. Biasalah bila mak bapak dah sampai, kita akan kelang kabut nak balik, fikir nak main dekat rumah dengan kawan-kawan dekat kampung. So kita akan terlupalah benda-benda yang present, benda-benda yang sekarang yang sepatutnya kita ingat kan, disebabkan keseronokan yang kita dah bayangkan pada waktu tu. So Nabil pun balik, dia dah seronok-seronok main dengan kawan-kawan kampung dia. Dia dah makan sedap-sedap. Pada waktu malam tu, pada waktu dinner, dia tengah makan-makan, tiba-tiba teringat, Arif,
Aku tak buka loka Arif. Tapi dia tak risau sangat sebenarnya. Sebabnya dia bayangkan mestilah si Arif ni dah ketuk-ketuk macam je. Tolong buka pintu, aku tu kunci. Sebab kan ada lagi orang dekat asrama tu. So dia bayangkan ada siapa-siapa lah yang dengar si Arif tu terkunci dekat dalam dan keluarkan dia. So Nabil tak fikir apa. Dia pun makan-makan, sambung tidur. Besoknya pun dia pun main dengan kawan-kawan dia sampailah habis cuti sekolah. Tanpa dia tahu sebenarnya daripada POV, daripada point of view si Arif ni dah tertidur di dalam loka yang terkunci tu. So ruang udara dalam tu mungkin tak banyak lah seperti ruang udara yang Nabil terima pada waktu dia di dalam loka bersama dalam bilik tu. Dengan tak cukup oksigen, dia pun terlelap ataupun terpensan dekat dalam tu tanpa ada sesiapa sedar pun pasal benda tu. Dan sekolah pun ditutup untuk cuti sekolah. Turns out bila diorang dapat report daripada mak bapak si Arif ni, Arif tak balik, diorang cari-cari and turns out dia dah meninggal dekat dalam loka tu. Long story short, benda tu pun jadilah kisah yang mana kita semua tahu, loka berhantu sampai sekarang. Dan benda tu tersebar like seluruh Malaysia cerita tu, dan like semua asrama ada benda tu. Aku tak tahu how this thing works, like dia link ke apa, aku tak pasti. Loka yang betul-betul ada dekat Sarawak tu adalah loka yang memang berhantu. Daripada POV Koyum, kawan aku yang bercerita kisah ni dekat sekolah dia tu, loka tu diorang dah cuba alihkan ke mana-mana pun. Diorang dah cuba masukkan dalam store, diorang dah cuba kunci, diorang dah alihkan daripada bilik tu dan letak di tempat lain. Dan tanpa sesiapa tahu siapa yang angkat balik loka tu, loka tu akan sentiasa berada balik dekat tempat asalnya. Tak kisah berapa kali diorang alihkan. Koyum sendiri, bukan nama sebenar, dia sendiri nampak loka tu macam mana rupanya. Loka tu bayangkan daripada tahun 1990-an mungkin sampai sekarang, like sampai tahun 2000 lebih ni, loka tu sentiasa cantik. Padahal dia kayu. Loka-loka lain semua dah digantikan dengan loka-loka besi. Dah beranak-anai lah, maksudnya dah reput, dah tercabut sana sini. Tapi loka tu sahaja satu-satunya yang masih lagi elok, yang masih lagi tak dimakan, diranap anai-anai. Dia satu-satunya loka yang masih cantik. Dia kata barang-barang dalam tu, like segala spare part, like apa-apa benda rak-rak dalam tu, semuanya masih cantik dan berkilat dan masih nampak baru lagi. Dan tak ada siapa berani ambil atau usik. Even alihkan pun dia akan stay lagi dekat situ. Tak tahulah kalau dah ada orang plan siapa-siapa yang alihkan akan letak balik dekat tempat asalnya supaya orang takut ke apa, itu aku tak pasti. Koyum cakap diorang alihkan dekat store berdekatan dengan bilik dom tu dan dia kekal di situ. Maksudnya lokal tu dia nak berada dekat kawasan dom tu juga. Dia tak nak pergi jauh-jauh daripada dom tu. Dan lokal tu still ada sampai sekarang. Dia kata kalau budak-budak asrama mungkin tahu, diorang tak boleh biarkan atas lokal tu kosong. Like at least ada sebatang pen dekat atas lokal tu. Jangan biar lokal tu kosong siang malam. Like mesti ada something, terutamanya malam lah, dekat atas lokal tu. Koyum sendiri dia akan letak buku ataupun tafsir Al-Quran ke sejadah like atas loka tu. Tak ada siapa berani biarkan atas loka diorang kosong. Diorang kata like benda tu dia suka bertinggi dekat atas loka sambil hayun-hayun kaki dia. Kisah klise yang korang dengar tu, yang mana klise tapi seram, dia akan kira siapa-siapa yang belum tidur pada malam tu satu persatu. Dan sesiapa yang belum tidur tu, seandainya diorang dengar suara benda tu yang tegur diorang, kata satu dah tidur, kata dua tak tidur lagi. Sesiapa yang dengar ataupun memang tak tidur lagi pada waktu tu, yang terdengar benda tu panggil, diceritakan apa pun yang diorang dengar, apa pun yang benda tu buat, jangan buka mata dan jangan dengar. Kalau boleh jangan layan langsung. Like ambil lah selimut ke bantal ke, tutup telinga tu, jangan dengar suara dia dan jangan buka mata langsung. Jangan macam menyahut ke macam kenapa kau nak apa, tak tidur lagi ya. Jangan layan dia, just bisukan mulut, butakan mata. Like tutup mata, jangan buka-buka. Koyum ni cerita pernah je jadi benda tu dekat sekolah dia. Dan ada orang yang buka mata, bila bangun pagi-pagi semua orang jumpa dia dalam keadaan yang kejung, like macam kejang, ada yang kena sawan, ada je something. Bila diorang korek-korek, rupanya dia jumpa benda tu malam tadi. Macam tu. Tak tahu apa jadi dekat dia, tapi dia buka mata pada waktu tu, ataupun dia layan benda tu, dia sahut. So anything happen,
Jangan sahut, jangan buka mata kalau benda tu datang. Okey, kisah hantu loka tu tamat dekat situ. Sebab sekolah tu memang sekolah paling tua dekat Sarawak. Macam-macam lagi history dekat sekolah tu. Beberapa fakta mengenai sekolah tu. Dia kata dulu dekat sekolah tu, dekat bahagian koridor, dekat tangga, nak ada orang bunuh diri dekat situ. So tempat tu memang haunted sikit. Like banyak aja orang nampak benda tu lalu lalang pada waktu malam. Dan juga dekat Padang ada bunyi askar Jepun sedang berkawat. Itu memang kisah tu klise, memang klise dekat mana-mana sekolah, tapi benda tu benda betul. Like even dekat sekolah aku sendiri ada. Walaupun dia bukan sekolah yang tertua lah. Kawan aku ni juga cakap setiap 13 hari bulan 10, 13 hari bulan Oktober, setiap tahun sekolah tu akan dikosongkan. Jangan tanya aku kenapa. Memang sekolah tu akan cuba sedaya upaya dikosongkan. Like beberapa aktiviti yang tak boleh dielakkan ke, mesti dengan pengawasan orang dewasa. Tak boleh seorang-seorang dekat sekolah tu. Tapi kalau boleh, pada 13 bulan 10, setiap tahun sekolah tu kena dikosongkan. Like the whole school. Sebab pada waktu tu mungkin ada beberapa kejadian yang tak sepatutnya berlaku lah. Dia nak elakkan daripada apa-apa pertembungan dengan manusia dalam kita. Sebab tu dikosongkan sekolah tu mungkin. I don't know. Aku tak tahulah ini legenda ke apa ke, tapi benda ni betul-betul terjadi dekat sekolah tu. Orang kata kalau kita duduk asrama ataupun duduk sekolah, duduk college, kita tak boleh gabungkan katil tu. Katil single dan katil single kita gabungkan dan kita tidur bertiga dekat atas tu. Tak boleh. Kalau kita gabungkan, kita kena tidur 2 orang je. Seorang satu katil. Tak boleh ada seorang lagi yang memenuhi katil yang sepatutnya 2 orang sahaja tu. Faham tak maksud aku? Katil 2 orang, kena 2 orang je. Even dia gabung. Daripada penceritaan kawan aku ni, diorang dah langgar benda tu. Dan satu katil tu diorang gabungkan, ada 3 orang tidur. Dan malam-malam, lelaki yang tidur dekat tengah-tengah katil yang digabungkan tu, kiranya orang yang ketiga lah, yang tak sepatutnya tidur dekat tempat yang katil berdua tu. Korang boleh bayangkan kan, dia dicipta untuk katil single. So bila dia digabungkan, dia tak serapat seperti katil normal. Dia akan berlubang dekat bahagian tengah tu. Kalau orang tidur tengah tu, rasa badan dia macam lekuk lah sikit kan, macam berlubang dekat bahagian belakang tu sebab dia tidur tengah-tengah kan. Dekat tempat dia gabungkan tu, orang yang tidur dekat tengah-tengah tu, dia dapat rasa ada cakaran dekat belakang badan dia. Tengah-tengah belakang, bahagian lekuk tulang tu kan, ada rasa ada something cakar, like panjang kuku dia, cakar like sepanjang malam. Dan ingatkan dia rasa je benda tu, so dia buat-buat tak tahu je, dia tidur je. So bila dia bangun pada waktu pagi, korang tahu dia bukan berada dekat atas katil yang digabungkan tu. Sebaliknya dia berada di tengah-tengah padang dekat sekolah tu pada waktu dia bangun. Korang bayangkan, tak logik. Dia dialihkan daripada katil tu dan dia tidur di padang seorang-seorang sampai pagi. Dan bila dia cek badan dia, memang badannya ada kesan cakar dekat belakang, like lebam-lebam cakar dekat belakang badan dia. Memang macam kena torih. Macam tu, memang pedih sakit. Kawan aku sendiri ni pernah tengok badan orang tu, like bukan dia je, ada lagi beberapa kes lain. Badannya memang nampak kesannya kena torih. Korang bayangkan siapa nak cakar dia ataupun torih dia malam-malam tu, lepas tu nak bagi alihkan dia ke tengah padang. Tak ada kerja lah weh. So that's one of the story lah, one of the legend, kisah-kisah lama yang terjadi yang korang anggap klise tapi betul dekat asrama-asrama kat Malaysia ni. Tapi kisah kali ni aku cerita daripada POV kawan aku, di mana dia sekolah di asrama tertua di Sarawak pada waktu tu. Okey, kisah ni aku tamatkan dekat sini. Ada lagi 2 kisah, yang mana kisah pendek yang aku akan ceritakan dekat dalam shorts ataupun dekat video pendek dekat YouTube ni dan juga TikTok. Mana-mana yang tak follow aku lagi dekat TikTok, kalau korang nak follow, aku ada upload beberapa video seram dan juga video masak ataupun video random yang aku post dekat TikTok, yang mana semuanya ada berkisahkan tentang kehidupan sebenar, realiti kehidupan. Yang mana kalau korang nak follow, ada dekat link dekat description dekat bawah video ni aku attachkan. Korang mana yang tak follow aku lagi, boleh follow. Korang tolonglah subscribe aku, okay? Tekan button lonceng tu supaya korang tahu kalau aku ada upload kisah-kisah baru yang mana aku rasa menarik kisah aku ni untuk korang dengarkan ataupun perlihatkan. Korang bolehlah follow aku laju-laju, subscribe kat situ, okay? Tekan button lonceng tu.
Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Aku tamatkan kisah dekat sini memandangkan malamnya adalah malam Jumaat dan aku tak rasa aku nak tidur lambat ataupun lama-lama merekod cerita yang tak berapa nak romantik ni. Selamat malam kepada semua. Terima kasih kerana dengarkan cerita aku daripada awal sampai akhir. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Terkepit intai jagat, wujudnya memanggil curiga. Assalamualaikum. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.